Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya, Nabila Rashid, dan ini berita AADK edisi ini. Reruai AADK sempena sambutan Hari Kastam Sedunia. AADK NFCC jalin kerjasama pintar. Pastikan fasiliti pejabat selesa dan kondusif. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM telah mengadakan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya pada Selasa lalu. Sambutan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri YAB Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dihadiri hampir 2,000 orang dalam kalangan penjawat awam. Hari Kastam Sedunia pada tahun ini bertemakan Kastam mengandungi rakan kongsi tradisi dan baharu dengan satu tekad. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 22 Januari 2024 itu adalah bagi memberi pendedahan dan hebahan mengenai perkhidmatan dan matlamat utama JKMD kepada rakyat Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan seperti sesi perkongsian dan 30 reruai perkhidmatan daripada agensi kerajaan termasuk agensi antidadah kebangsaan AADK turut terlibat dalam menyediakan perkhidmatan kepada pengunjung. Antara menariknya reruai di AADK adalah maklumat jenis-jenis dadah, peralatan pemprosesan dadah, tayangan video mengenai kesan-kesan penagihan dadah termasuk promosi aktiviti lasak Sepang Eco Challenge and Outdoor Recovery Park pada pengunjung. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK telah mengadakan kunjung hormat kepada Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC di Putrajaya pada Selasa lepas. Kunjungan itu bertujuan menjalankan kerjasama pintar dan berkongsi maklumat dalam bidang siasatan dan pengoperasian terutamanya melibatkan isu penagihan dadah dan bahan. Kedua-dua pihak turut berkongsi maklumat dan pandangan dalam membantu aktiviti risikan dan kaedah pengesanan secara bersasar. Hadir sama adalah Ketua Penolong Pengarah Dasar Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Dr. Nur Azri Ahmad dan Penolong Pengarah Aduan dan Risikan AADK Muhammad Azli Senin. Sektor pengurusan agensi anti dadah kebangsaan AADK akan berusaha untuk memastikan kemudahan fasiliti khususnya di pejabat AADK daerah berada pada tahap selesa dan kondusif. Ini adalah penting bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan pegawai berada pada tahap maksimum untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab harian. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Syobah Jamil ketika bertemu dengan warga kerja AADK daerah Sandakan pada Selasa lepas turut memberi nasihat bagi semua kaki tangan supaya turut menjaga dan memelihara fasiliti pejabat masing-masing. Menurutnya, sesebuah pejabat haruslah berada di dalam keadaan yang kemas dan selesa untuk mencapai suasana dan juga semangat yang baik. Dia percaya suasana yang damai, nyaman dan menyenangkan adalah penting ketika ingin melakukan sesuatu perkara. Turut hadir Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan AADK Ahmad Musadat Sulaiman dan Pengarah AADK Negeri Sabah Nani Sikin. AADK buka reruai sempena Hari Terbuka Putrajaya. Paparannya menyusul selepas ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Puan Syobah Jamil telah mengadakan sesi turun padang meninjau pengurusan di 3 fasiliti AADK di sekitar Kota Kinabalu Rabu lepas.
Lokasi pertama yang dilihat beliau ialah di Pejabat AADK Daerah Beaufort, di Pejabat Urus Setia Daerah Papar yang mula beroperasi sejak setahun lalu selepas berpindah dari pejabat lama di Beaufort. Puan Syobah kemudian meneruskan tinjauan ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Papar dengan meninjau tapak tambakan tanah dan fasiliti lain. Selesai di Puspen Papar, beliau ke Kompleks ITCC Penampang bagi melihat cadangan lokasi baru untuk menempatkan pejabat AADK Negeri Sabah. Puan TKPP turut mengambil kesempatan berkenalan dan beramah mesra dengan semua warga kerja AADK di negeri ini. Turut hadir Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan AADK Ahmad Musadat Sulaiman, Pengarah AADK Negeri Sabah Nani Sikin dan Pengarah Puspen Papar Roswati Apin. Seterusnya, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Negeri Pulau Pinang telah menganjurkan bengkel reka bentuk pemikiran pengurangan kawasan berisiko tinggi KBT penagihan dadah bagi Mukim 12 di daerah Barat Daya pada Rabu lalu. Tujuan bengkel tersebut adalah untuk merancang dan menghasilkan pelan tindakan bersepadu membanteras masalah penyalahgunaan dadah dan bahan membabitkan seramai 46 peserta terdiri daripada wakil jabatan, agensi, pertubuhan bukan kerajaan dan pemimpin komuniti. Bengkel itu bukan sahaja memfokuskan permasalahan penagihan dadah, namun ianya juga memfokuskan aspek-aspek pelancongan sosial dan gaya hidup sihat serta keselamatan. Selain itu, ia sekaligus menjadikan tekad AADK Negeri Pulau Pinang untuk memastikan pelan sistematik Penang lawan ancaman dadah PLAD bagi tempoh 5 tahun tercapai menjelang tahun 2025. Antara program KBT yang telah digerakkan adalah Mukim 1 Daerah Seberang Perai Utara SPU dan Mukim 21 Daerah Seberang Perai Tengah SPT pada tahun 2021. Bagi tahun 2022 pula, Mukim 20 Daerah SPT dan Mukim 13 Daerah Timur Laut TL, seterusnya KBT ditumpukan kepada Mukim 19 Daerah SPT dan Mukim 13 Daerah TL untuk tempoh 2023. Sementara itu, Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Terengganu berjaya mendapat penakrafan 5 bintang bagi kategori Pusat Tanggungjawab PTJ di peringkat Kementerian Dalam Negeri KDN. Penakrafan itu sekaligus menjadikan AADK Negeri Terengganu antara 5 PTJ yang memperoleh anugerah itu oleh Unit Audit dalam KDN bagi tahun 2023. Perkara itu disampaikan oleh Ketua Setiausaha KDN, Datuk Haji Ruji Haji Ubi dalam satu majlis apresiasi pegawai pengawal KDN bersama PTJ tahun 2024 di Ibu Negara pada Selasa. Bagi Pengarah AADK Negeri Terengganu, Faiza Mat Isa Yahya, kejayaan itu adalah satu bentuk penghargaan kementerian untuk memastikan lebih banyak kejayaan lain dapat dicapai pada masa akan datang. Katanya, kejayaan ini bukan sekadar kejayaan AADK Negeri Terengganu sahaja, sebaliknya AADK secara keseluruhan. Alhamdulillah, saya berasa bersyukur kerana AADK Negeri Terengganu telah pun mendapat penakrafan 5 bintang untuk audit penilaian yang diadakan oleh KDN. Kami AADK Negeri Terengganu amat berbesar hatilah. Cuma itulah dapat penakrafan ni. Kami kena mengekalkan momentum. Kami warga AADK Negeri Terengganu juga mengucapkan terima kasihlah kepada pihak atasan, Tuan KP, Puan TKPP, Tuan TKPO dan juga pengarah-pengarah kerana membantu kamilah menjadi lebih baik dan baik pada masa akan datang. InsyaAllah kami akan usaha untuk mengekalkan momentum kecemerlangan ni sehingga seterusnya lah. Tips untuk mendapat kecemerlangan ni, kita ikut peraturan yang ada lah, arahan-arahan, perkeliling-keliling yang ada, memang kita follow rapat, tak boleh miss semua arahan-arahan yang ada. Harapan saya agar AADK Negeri Terengganu bertambah maju masa depan, cemerlang. Begitu juga dengan AADK negeri lain sebenarnya. Sebab benda ni kita hanya follow arahan dan ikut apa sahaja perkeliling-perkeliling yang kita ada. Agensi Antidadah Kebangsaan akan membuka reruai dan pameran bahasa bergerak sempena dengan Hari Terbuka Putrajaya yang berlangsung di Dataran Perbadanan Putrajaya di sini bermula 1 sehingga 5 Februari ini. Antara yang disediakan adalah jualan produk sokongan untuk kepulihan suka dan pameran bas bergerak AADK sebagai usaha pencegahan awal penagihan dadah melibatkan masyarakat setempat. Ayuh sama-sama kita dapatkan informasi terkini, khidmat nasihat dan pembelian produk suka sebagai tanda solidariti kepada kepulihan klien AADK.
Selamat menyambut 50 tahun penyubuhan wilayah persekutuan. Jangan lupa kunjungi ruruan agensi yang tidak ada pemaksaan bagi mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan bersempena Hari Terbuka Putrajaya 2024 yang berlangsung pada 1 hingga 4 Februari ini. Bertempat di mana? Bertempat di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Jumpa anda di sana. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan perkongsian mengenai model I Pulih AADK. Jom sama-sama kita saksikan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sedarkah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mutakhir ini media banyak melaporkan kes-kes pelancongan sosial dan jenayah tragis seperti anak kelar ibu, suami bunuh isteri dan tidak kurang juga jenayah bunuh diri sendiri yang menimbulkan kegerunan di kalangan masyarakat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, program psikospiritual merupakan antara elemen model I Pulih AADK bagi memastikan kepulihan klien dapat disemai menerusi kepercayaan agama masing-masing. Islam sentiasa membuka seluas-luasnya pintu taubat terhadap mereka yang terlanjur agar kembali ke jalan yang lurus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." AADK Negeri Sembilan sentiasa menganjurkan berbagai program psikospiritual khusus kepada klien komuniti. Bagi klien yang beragama Islam, penggunaan modul tazkiyah an-nafs sebagai garis panduan pelaksanaan antaranya ialah kelas agama secara berkala mengikut fasa, kem bina taqwa, kem pemantapan jati diri, kursus pengurusan jenazah, program islah dan berbagai lagi. Bagi klien yang bukan beragama Islam pula, penggunaan modul jati diri merupakan salah satu kaedah bimbingan yang efektif kepada klien bertujuan memberi pengetahuan berkaitan kerohanian dan moral. Modul jati diri ini juga dapat membantu klien mengamalkan cara hidup yang berteraskan kepada amalan-amalan murni, yang mana program ini merangkumi 4 elemen utama, yaitu pengenalan kepribadian, pengukuhan kerohanian, kualiti keutuhan jiwa, dan pengukuhan diri. Pendekatan yang dibawa oleh Cawangan Rawatan dan Pemulihan AADK Negeri Sembilan melalui program psikospiritual ini dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan modul tazkiyah an-nafs dan modul jati diri dengan rujukan dan garis panduan dalam mengimbangi aspek kerohanian klien. Kedua-dua modul ini adalah sebagai usaha dalam mengimbangi proses rawatan dan pemulihan pada klien komuniti. Klien komuniti di AADK Negeri Sembilan akan menjalani program ini secara berkala dan dinilai melalui tahap penguasaan bagi setiap tajuk yang diberikan melalui borang penilaian. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semoga program-program ini dapat menyebar luas fungsi rakan strategik dan institusi masjid dalam membantu kepulihan klien AADK Negeri Sembilan khususnya. Sebelum AADK TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokongan untuk kepulihan anda suka bagi menyokong kepulihan klien AADK. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK telah mengeluarkan produk hasil daripada klien dalam Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspan. Antara produk yang mula dipasarkan adalah Tat Nanas Titi Gold, Tat Rozal Titi Gold, Jus Nanas Titi Gold, Kek Nanas Titi Gold dan Kopi Agenda. Setiap sokongan anda mampu beri kepulihan berpanjangan kepada mereka, biarpun kecil tapi besar makna kepada mereka. Ayuh rakyat Malaysia, kita sokong beli produk AADK demi keyakinan dan kepulihan mereka. Segmen Personality menutup tirai berita AADK kali ini. Untuk peringatan bersama,
Kesan kerosakan penyalahgunaan dadah boleh menjejaskan keamanan, keharmonian dan kemajuan sesebuah negara. Setiap individu perlu memiliki rasa bertanggungjawab untuk memastikan gejala dadah dibanteras agar tidak menyelinap dan merebak dalam ruang masyarakat. Usah sembunyi, beritahu kepada kami. Kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.